Beberapa jawapan hanya muncul apabila tiada siapa yang mencarinya, apabila tiada siapa yang memerhati. Apa yang diperlukan hanyalah membuka pintu yang salah, mencari di tempat yang tidak berkaitan atau sekadar berdiri tanpa berbuat apa-apa. Nombor 10. Bandar Herakleion yang hilang telah lama wujud dalam legenda sejarah, digambarkan sebagai sebuah metropolis yang pernah sibuk di Mesir purba, yang hilang apabila bencana alam melanda dan menyebabkan ia hilang serta dilupakan. Bandar ini, yang kadang-kadang dipanggil Tonis, merupakan sebuah bandar pelabuhan purba yang didirikan berhampiran muara kanopik Sungai Nil di timur Laut Iskandaria di Laut Mediterranean. Ia dibina di sekitar sebuah kuil utama dan dipisahkan oleh terusan-terusan yang bersilang. Pelabuhan, dermaga, kuil, dan rumah menara semuanya dihubungkan melalui jambatan dan feri. Menjelang zaman akhir, Herakleion telah ditubuhkan sebagai pelabuhan perdagangan utama, berfungsi sebagai pelabuhan utama untuk perdagangan antara bangsa dan kutipan cukai. Barangan diangkut melalui bandar kembarnya di pedalaman, kini dikenali sebagai Naukratis, satu lagi pelabuhan yang terletak lebih jauh ke hulu Sungai Nil. Bandar ini berkembang pesat antara abad ke-6 hingga ke-4 SM dan menerima pedagang Yunani yang mula bertapak serta malah dilantik sebagai pelindung oleh pemerintah Mesir. Ramai orang dari pelbagai budaya dan latar belakang akan berinteraksi di pasar-pasar yang sibuk. Walaupun ia berfungsi dengan sangat baik, Herakleion tidak dapat menahan bahaya dan kesan bencana alam. Dari masa ke masa dan berabad-abad gempa bumi, tsunami, serta kenaikan paras laut, bandar itu semakin lemah dan menjelang tahun 101 SM. Selepas apa yang dipercayai oleh ahli sejarah sebagai satu episode banjir besar, Pulau Tengah tempat Herakleion dibina telah runtuh akibat pencairan tanah. Penduduknya meninggalkan kota itu apabila bangunan-bangunan mula runtuh dan tenggelam ke dalam air. Menjelang abad ke-8 Masehi, apa sahaja yang tinggal daripadanya telah tenggelam di bawah air dan mendap di dasar laut. Hilang ditelan zaman, ia hanya wujud dalam ingatan samar-samar dan cerita-cerita selepas itu. Ahli arkeologi modern telah lama coba mencari sisa-sisa Herakleion, tetapi usaha mereka kebanyakannya gagal karena pasir dan serpihan menutupi sisa yang masih ada. Selama 1200 tahun berikutnya, kota itu dibiarkan tidak disentuh, tidak diganggu, dan terpelihara dalam kubur lautan sehingga tahun 2000. Pada tahun itu, seorang ahli arkeologi bawah air dari Prancis, Frank Godiot, telah menyisir Teluk Abu Qir di Mesir. Dia sedang mencari armada Napoleon yang hilang pada tahun 1798. Tetapi bukannya kapal perang, Godiot telah menemui sesuatu yang jauh lebih bermakna. Dia dan pasukannya telah menemui patung batu gergasi dewa-dewa Mesir, shilling emas, kapal-kapal awal, sau, dan runtuhan kuil. Selepas penemuan ini, pasukan tersebut bekerja sama dengan Kementerian Antiquity Mesir dan menjalankan tinjauan tapak itu menggunakan sonar imbasan sisi, alat pemprofil bawah dasar, penentu dudukan satelit, dan teknologi canggih lain yang tidak mengganggu. Akhirnya, mereka berjaya mengesahkan sesuatu yang luar biasa. Herakleion sebenarnya bukan sekedar magis dan mitos semata-mata. Sisa-sisa kota pelabuhan purba itu telah bertahan daripada kemusnahan dan terpelihara dalam kubur awalnya selama berabad-abad. Hanya sebahagian kecil yang terletak dalam kawasan berukuran 6x9 batu telah ditemui. Eksplorasi tapak itu telah diteruskan, menemui lebih banyak khazanah dan maklumat baharu yang sebelum ini tidak diketahui oleh arkeologi modern. Beberapa artefak yang ditemui dari tapak luar biasa ini termasuk kuil-kuil besar, barang kemas, shilling, objek ritual, dan seramik yang semuanya menggambarkan keindahan dan keagungan kota itu. Setiap penemuan baharu menambah gambaran kita tentang kehidupan harian di Herakleion. Lebih daripada 700 sauh purba telah ditemui di sana, dan sehingga 5 bangkai kapal yang dikenal pasti telah ditemui setakat ini antara abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi. Menjadi bukti kepada jumlah aktiviti maritim yang berlaku di Herakleion. Angka-angka ini menyerlahkan betapa sibuknya pelabuhan itu pada masa dahulu. Antara penemuan tersebut ialah sebuah kapal tentara Yunani purba yang dipercayai oleh pakar telah berlabuh di pesisir bandar itu ketika salah satu kuil runtuh. Sebuah kompleks penebumian Yunani abad ke-4 Segira Hepa juga telah ditemui di sini, menjawab lebih banyak persoalan tentang kehadiran Yunani di Mesir. Nombor 9. Rompakan kereta api besar 1963 merupakan salah satu jenayah bersejarah paling terkenal dalam sejarah Britain. Pada bulan Ogos itu, sekumpulan penjenayah yang teliti telah menyerang sebuah kereta api Mel Diraja yang sedang dalam perjalanan dari Glasgow ke London. Perompak-perompak itu akhirnya berjaya melarikan diri dengan lebih 2 juta paun bersamaan dengan lebih 60 juta paun pada nilai wang hari ini. Rompakan itu dirancang dengan sangat teliti dan pelbagai langkah diambil untuk memastikan mereka dapat melarikan diri bersama hasil rompakan dan terlepas daripada ditangkap. Namun, kumpulan itu telah melakukan kesilapan besar
apabila mereka meninggalkan beberapa set kap jari ketika melarikan diri dari tempat persembunyian mereka. Rompakan kereta api besar bermula beberapa bulan lebih awal apabila para penjenayah menerima maklumat dalaman daripada orang Ulster yang identitinya tidak pernah didedahkan. Pada awal pagi, serangan yang dirancang pun bermula. Ia bermula apabila para penjenayah memanipulasi isyarat kereta api di Sears Crossing berhampiran Ledburn. Kereta api itu berhenti dan para perompak mengambil peluang untuk menyerang. Konduktor kereta api segera dilumpuhkan dan kaki tangan lain berjaya dikalahkan. Kumpulan itu kemudiannya membawa lari bungkusan bernilai tinggi termasuk sejumlah besar wang tunai. Selepas rancangan mereka berjaya, kumpulan jenayah terancang itu bersembunyi di tempat persembunyian mereka, Ladder Slate Farm di Buckinghamshire. Mereka akan berehat di sini, membahagikan wang mereka, mencari tempat selamat untuk menyimpannya dan merancang langkah seterusnya. Namun, ketika mereka menenangkan diri, pihak penguatkuasa undang-undang sudah mula menghampiri mereka, rapat di belakang mereka. Beberapa hari selepas rompakan itu berlaku, kumpulan itu terpaksa meninggalkan tempat persembunyian dan melarikan diri, meninggalkan segala harta benda mereka di belakang semasa mereka pergi. Rumah ladang itu akhirnya menjadi tempat simpanan bukti, di mana pakaian penjenayah, tempat tidur dan barangan peribadi lain semuanya telah ditinggalkan. Sebotol sos tomato catch dan papan monopoli akan menjadi pemangkin yang tidak disangka-sangka kepada penyelesaian jenayah itu dan penangkapan mereka yang melakukannya. Kedua-dua barang ini dipenuhi dengan cap jari dan petunjuk yang tidak disengajakan inilah yang akhirnya membawa kepada penangkapan dan sabitan kebanyakan ahli kumpulan itu. Penyiasat mengumpul sebanyak mungkin cap jari dan tanda pengenalan lain yang mereka boleh. Mereka kemudian akan membandingkan cap jari ini dengan yang sudah ada dalam rekod yang dipegang oleh pihak polis. Satu demi satu, ahli-ahli organisasi jenayah ini dikenal pasti, dijejaki dan ditangkap. 13 lelaki telah dijejaki, ditangkap dan disabitkan kesalahan. Dengan cap jari papan monopoli mereka sangat membantu pihak pendakwaan. 2 lagi lelaki turut dijejaki tetapi mereka tidak pernah didakwa kerana tiada bukti yang mencukupi untuk mensabitkan mereka. Ketua-ketua kumpulan itu dijatuhi hukuman penjara 30 tahun atas jenayah mereka. Antara yang disabitkan kesalahan ialah Gordon Goody, Charlie Wilson, Bruce Reynolds, Buster Edwards, Roy James, Roger Cordery, Jimmy White, Tommy Wisby, John Dolly, Jim Hussey, Ronnie Biggs dan Bob Welch. Tiada satu pun wang yang mereka curi pernah ditemui semula dan beberapa ahli kumpulan terancang itu masih belum dikenal pasti. Nombor 8, SS Gothenburg ialah sebuah kapal wap berlambung besi dari era 1800-an. Ia dibina di England pada tahun 1654 dan mengekalkan laluan antara tempat asalnya di Sweden sehingga tahun 1862 apabila ia ditubuhkan semula di Australia. Di sana, kapal itu menguasai Laut Tasman sehingga tahun 1873. Pada tahun itu, Gothenburg telah dibina semula di Adelaide dalam usaha yang akan meningkatkan kapasiti kargo dan ruang penumpang. Pembinaan semula itu menghasilkan panjang hampir 200 kaki, lebar 28 kaki, dan tonase berdaftar kasar sebanyak 737. Pada November 1874, semasa demam emas, Gothenburg telah membuat beberapa perjalanan antara Adelaide dan Port Darwin, pos terluarnya. Seperti biasa, pada 16 Februari 1875, kapal itu yang dinakodai oleh Robert Augustus Pierce meninggalkan dok Port Darwin dengan Newcastle sebagai destinasi akhirnya dengan beberapa persinggahan sepanjang perjalanan. Pierce, seorang lelaki yang bertabiat sederhana dan sangat dihormati oleh rekan-rekannya, telah diarahkan untuk memanfaatkan sepenuhnya kelajuan Gothenburg, dan itulah yang dilakukannya. Dengan 98 penumpang di atas kapal dan 37 anak kapal. Kapal itu memulakan pelayaran selama beberapa hari. Untuk 3 hari pertama ketika ia menuju ke Somerset di Cape York, cuaca sangat baik. Tetapi pada hari keempat, angin dan hujan bertiup begitu lebat sehingga Gulliver terpaksa memuatkan balas. Ia berlabuh di Somerset, tetapi keadaan telah merosot dengan begitu drastik sehingga kedua-dua rantai sauh telah putus. Pada 23 Februari, ribut telah menjadi begitu teruk sehingga awan tebal menutupi cahaya matahari. Walaupun begitu, Gothenburg terus melepasi Cooktown, meneruskan perjalanan ke selatan dalam keadaan yang semakin buruk. Pada hari itu, Gothenburg sampai ke laluan air dalam yang terletak di antara pantai Queensland dan terumbu karang besar, kawasan yang akan memberikan sedikit perlindungan daripada laut terbuka. Namun, terumbu yang belum dipetakan di kawasan itu akhirnya menjadi puncak kegagalan perjalanan ini. Pada petang 24 Februari, dengan layar utama dipasang dan engine steam berjalan pada kelajuan penuh, Gothenburg marah menuju ke arah cuaca yang hampir mencapai tahap siklon. Penglihatan yang terhad dan perubahan haluan yang tidak dijangka telah menyebabkan kemusnahan SS Gothenburg. Pada pukul 7.00 malam, kapal itu telah melanggar sebahagian daripada terumbu karang besar, hanya beberapa batu dari Pulau Halburn. Pada waktu itu, air surut dan kapal tersebut berada di atas terumbu karang selama beberapa jam, sehingga 3.30 pagi,
Pada 25 hari bulan, usaha besar dilakukan untuk menyelamatkan kapal tersebut. Tetapi akhirnya, para penumpang dan anak kapal terpaksa menggunakan rakit penyelamat untuk melarikan diri. Menjelang matahari terbit pagi itu, hanya tiang-tiang kapal yang tinggal terkeluar dari permukaan air. Walaupun mangsa yang terselamat menceritakan kedudukan tepat di mana kapal itu karam, tiada pelayaran selepas itu dapat menemuinya. Dan ia kekal sebagai misteri legenda sehingga kini. Sekurang-kurangnya, sehingga tahun 1967, hampir 10 dekad kemudian, apabila 3 pemancing ikan dengan tombak membuat penemuan secara tidak sengaja. Pada tahun itu, Peter Rebolio dan rekan-rekannya sedang memancing ikan dengan tombak di pesisir pantai Queensland menggunakan perahu kecil. Apabila mereka ternampak sesuatu yang pelik timbul dari permukaan air. Mereka telah memancing di situ berkali-kali sebelum ini dan tidak pernah perasan akan benda yang menonjol itu. Apabila mereka mengetuk dan memeriksa benda di bawah itu, bunyi logam kedengaran dan mereka sadar mereka telah menemui bangkai kapal. Ahli sejarah dan pakar telah dimaklumkan tentang penemuan itu dan penyelam profesional dihantar untuk menyiasat. Beberapa penanda pengenalan segera ditemui, termasuk sebuah cangkrang kura-kura yang terukir nama-nama mereka yang telah terselamat daripada peristiwa itu. Mendahului senarai itu ialah tajuk Bangkai SS Gothenburg. Nombor 7. Margaret J. Profit dilahirkan pada tahun 1958 dan lulus dari Universiti Harvard pada tahun 1980, di mana beliau mempelajari falsafah politik. Beliau juga belajar di Universiti California, di mana beliau memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang fizik. Pada tahun 1994, beliau kembali ke sekolah untuk mempelajari matematik di Universiti Washington, di mana beliau menerima beasiswa daripada Jabatan Astronomi. Pada masa ini, Margaret juga semakin dikenali dalam media setelah memenangi MacArthur Fellowship dan menghasilkan satu teori mengenai pandangan baharu tentang saluran pembiakan mamalia. Beberapa saluran media seperti Scientific American, Time dan majalah People melabelkan wanita berusia 35 tahun itu sebagai seorang prodigy sains yang berfikiran bebas. Walaupun tidak mempunyai latihan formal dalam bidang biologi, Margaret dianggap sebagai seorang ahli biologi evolusi yang mendapat lebih banyak perhatian kerana menerbitkan penemuannya tentang peranan teori evolusi Darwin dalam haid, alahan pagi dan alahan. Menurut pandangan Margaret, proses-proses ini adalah cara badan untuk menyingkirkan patogen dan karsinogen. Agak pelik. Margaret menjadi individu yang terlibat tanpa sedar dalam misteri yang sangat aneh apabila dia tiba-tiba hilang dan bukan sahaja dari perhatian umum, dia telah hilang sepenuhnya. Kehilangannya tidak dihebahkan secara meluas kerana apa yang berlaku kepadanya bukanlah semudah hari ini ada, esok hilang. Ia berlaku secara beransur-ansur seperti yang ditemui oleh bekas pelajar yang pernah mengambil kelas fizik bersamanya, Mike Martin. Pada tahun 2009, Martin terjumpa hasil kerja bekas rakannya itu dan akhirnya mencari namanya di Google. Apa yang ditemuinya ialah laman Wikipedia yang sangat ringkas tanpa kemas kini terkini dan terdapat perdebatan mengenai keberadaan terkininya. Pada ketika itulah, dia mula cuba menjejaki Margaret dan mendapati bahawa Margaret telah memutuskan hubungan dengan keluarganya pada tahun 2002 dan perlahan-lahan menarik diri daripada berkomunikasi dengan rakan sekerja, kawan-kawan dan semua orang lain. Ini, Martin dapati, adalah tindakan menghilangkan diri secara sengaja. Tetapi ini sahaja yang Martin dapat temui. Pada akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005, jejak itu menjadi sangat sukar untuk dikesan. Dalam tempoh antara kedua-dua tahun itu, orang tersayang semakin bimbang tentang kesejahteraannya, takut bahawa dia sedang kalah dalam perjuangan melawan penyakit mental. Pada tahun itu, ibu Margaret, Karen, telah melaporkan kehilangan anak perempuannya kepada polis Cambridge dan mengupah seorang detektif persendirian dengan harapan untuk menemuinya. Harapan untuk berbuat demikian semakin pudar. Sehinggalah, pada tahun 2012, apabila satu penemuan yang tidak dijangka telah menyelesaikan misteri pelik ini. Dilaporkan, Martin yang telah menghebahkan pencarian Margaret menerima satu email daripada Karen yang memaklumkan bahawa wanita yang hilang itu telah menghubungi mereka. Seseorang yang baru-baru ini mengenali Margaret sedang mencari namanya di Google apabila mereka menemui artikel Martin yang menyatakan dia sedang dicari oleh keluarga dan rakan-rakan. Orang itu menyampaikan maklumat tersebut kepada Margaret yang masih sihat dan hidup. Kemudian, dia menghubungi orang tersayang dan menjelaskan bahawa dia sendiri tidak tahu bahawa dia hilang atau orang sedang mencarinya. Dia menjelaskan bahawa dia mengalami kesakitan fizikal atas sebab yang tidak didedahkan dan memutuskan untuk berpindah dengan harapan tidak menyusahkan sesiapa dengan penyakitnya. Disebabkan penyakit ini dan kecederaan yang dialami selepas itu, dia tidak lagi mampu bekerja dan sejak itu hidup dalam kemiskinan di Boston, Massachusetts. Secara kebetulan, seseorang telah ternampak dia secara sepintas lalu dan memutuskan untuk mencari maklumat tentangnya lalu menyedari bahawa dia adalah orang yang hilang. Tanpa elemen mudah itu, Margaret mungkin tidak akan pernah menemui jalan pulang ke keluarganya di California Selatan. Nombor 6.
USS Perch ialah kapal selam kelas Porpoise yang berkhidmat dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum tercetusnya perang, Perch merupakan sebahagian daripada Armada Pasifik Amerika Syarikat setelah menyertai skuadron kapal selam 6 pada tahun 1937. Setahun kemudian, ia terlibat dalam kerja-kerja tinjauan untuk Kepulauan Aleutian. Pada tahun 1939, beliau kembali ke armada semasa pelayaran ke pantai timur Amerika Syarikat. Pada bulan Oktober, Perch menuju ke Manila di Filipina dan menjadi kapal perdana Division. Pada tahun 1940, dengan tercetusnya Perang Dunia Kedua, Perch akan menghabiskan 2 bulan pertama ditempatkan di Filipina dan Hindia Timur Belanda, melindungi kawasan tersebut daripada pencerobohan Jepun. Ia terkenal kerana telah menenggelamkan kapal pengangkut Jepun Nojima Maru dan menyaksikan banyak lagi kejadian seperti ini sepanjang tempoh perkhidmatannya, yang berterusan sehingga tahun 1942. Pada bulan-bulan awal pertempuran terakhirnya, kapal selam itu bertempur dengan gigih menentang Jepun yang baru saja melancarkan serangan ke atas Pearl Harbor. Mereka mula menakluki sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan satu pencerobohan ke atas Jawa semakin hampir. Perch dan beberapa lagi kapal selam Amerika telah dihantar ke kawasan itu untuk cuba menghalang pencerobohan tersebut. Pada 1 Mac 1942, ia timbul ke permukaan beberapa batu dari Surabaya, Jawa, dan mula menyerang konvoi Jepun. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan misinya, Perch telah terserempak dengan sepasang kapal pemusnah, Amatazaki dan Hazukazi. Pemerhati di atas kapal telah mengesan kapal selam itu dan melepaskan 32 peluru meriam. Perch terpaksa melakukan selaman kecemasan yang pada mulanya kelihatan berjaya. Mereka dengan pantas mengambil posisi untuk kemungkinan menyerang kapal pemusnah itu. Tetapi apabila melihat melalui periskop, didapati mereka sedang bersiap untuk melancarkan serangan bom ke dalaman. Perch berharap dapat menenggelamkan sekurang-kurangnya satu daripada mereka sebelum mereka sempat melancarkan serangan, dan dia naik setinggi 90 kaki. Tetapi sudah terlambat. Kedua-dua kapal pemusnah berada betul-betul di atas Perch dan menjatuhkan 12 bom ke dalaman. Dan kapal selam itu mengalami kerusakan yang teruk serta tercalar dengan teruk. Walaupun mengalami kerusakan yang teruk, ia masih bertahan dan meneruskan misi dengan harapan dapat menyerang kapal-kapal Jepun. Tetapi ia sekali lagi dikesan oleh 2 kapal pemusnah. Satu lagi, serangan bom kedalaman telah memusnahkan sistem pendorong, dan Perch kekal tidak bergerak di bawah air. Apabila ia timbul semula, anak-anak kapal di atasnya akan diangkat oleh salah satu kapal pemusnah Jepun, Hucho, dan dibawa ke kem tahanan di Hindia Timur Belanda yang baru sahaja mereka tawan. Perch kemudiannya akan tenggelam ke dasar laut, di mana ia kekal hilang selama beberapa dekad, menjadi satu lagi misteri maritim yang mengganggu. Misteri itu berlarutan sehingga 23 November 2006, apabila satu penemuan yang tidak dijangka dibuat pada hari kesyukuran. Sebuah pasukan penyelam antarabangsa berada di atas kapal MV Empress dan sedang mencari sebuah kapal lain yang hilang. Mereka sedang mencari bangkai kapal penjelajah berat British, HMS Exeter, yang telah hilang di Laut Jawa dan kawasan Pulau Bawean. Pasukan itu berharap untuk mendapatkan gambar bangkai kapal tersebut, tetapi sebaliknya mereka menemui badan kapal USS Perch yang masih tegak. Mereka mengambil gambar plat pembina kapal selam yang hilang itu dengan jelas mengenal pasti ia sebagai kapal selam yang telah hilang selama ini. Nombor 5. Korpus Galenik ialah koleksi yang kebanyakannya terdiri daripada teks perubatan yang dikaitkan dengan Galen, seorang doktor, pakar bedah dan ahli falsafah Yunani abad kedua. Galen memegang rekod sebagai pengarang yang menghasilkan lebih banyak karya berbanding mana-mana penulis lain pada zaman purba. Ensiklopedia, beliau memperincikan segala perkara yang berkaitan dengan bidang fisiologi, patologi dan farmakologi. 5 jilid, termasuk Galenae Librorum, telah disimpan di Perpustakaan Mars di Dublin, di mana ia berada sejak tahun 1701. Namun, lebih 100 tahun lalu, pada tahun 1912, sebuah buku tunggal dari koleksi itu secara tiba-tiba hilang, meninggalkan rasa kesedihan kerana banyak karya Galen telah hilang di telan zaman. Menurut Dr. Jason McGilligan, cetakan khas dalam jilid ini telah dicetak di Switzerland seawal tahun 1538. Ia dikatakan menyimpan beberapa pengetahuan perubatan terpenting berkaitan anatomi, fisiologi, diagnosis dan rawatan. Tetapi selama berabad-abad, karya itu akan hilang, lenyap dari dunia ilmiah, membawa bersama semua maklumat penting itu. Pada masa ia hilang, tiada sandaran atau sistem pemeliharaan piawai. Sebuah buku hanya wujud sendiri, melainkan ia disalin semula untuk tujuan pengedaran. Dalam kes Galenae Librorum, ia adalah yang asal, satu-satunya salinan dalam jilid tersebut. Dan pada tahun 1912, ia telah dilabelkan sebagai satu khazanah ilmu yang hilang. Namun, pada tahun 2012, satu sinar harapan yang tidak dijangka muncul ketika kebanyakan orang sudah pun melupakan karya-karya Galen yang hilang ini. Pada tahun itu, seorang peguam dari Dublin melangkah masuk ke Perpustakaan Marsh
dengan membawa sebuah buku yang hampir berusia 500 tahun. Buku itu telah dibalut dengan rapi menggunakan surat khabar dan kelihatan terpelihara dengan baik. Peguam itu menjelaskan bahawa dia telah memperolehnya di sebuah kedai barangan terpakai ketika dia sedang membeli cermin antik. Buku itu dijual kepadanya dengan harga €90. Atas sebab yang tidak didedahkan, pembeli itu menjadi curiga dan membawanya ke perpustakaan di mana dia diberitahu sesuatu yang luar biasa. Buku lusuh yang baru sahaja dibelinya itu sebenarnya adalah salah satu karya lama yang telah lama hilang milik Galen. Kaki tangan di perpustakaan terkejut apabila mendapati Galene Librorum berada dalam keadaan yang begitu luar biasa. Mereka meluahkan rasa gembira kerana harta berharga itu telah dikembalikan kepada mereka, sekali lagi melengkapkan jilid 5 bahagian tersebut. Apa yang masih tidak diketahui ialah mengapa buku itu hilang pada mulanya dan siapa yang telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Secara ajaib, buku itu telah bertahan sepanjang zaman, dipindahkan dari seorang ke seorang dan akhirnya berakhir di sebuah kedai barangan terpakai. Nombor 4. Holland 5 ialah penambahan kelima kepada kapal selam kelas Holland yang bersifat eksperimen dan dijadwalkan untuk dilancarkan pada Jun 1902. Ia juga merupakan kapal selam terakhir dalam kelas ini yang dinilai untuk potensi penggunaan bersama tentera laut diraja mengikut arahan Admiralty British. Holland V menjadi salah satu kapal selam pertama yang diterima masuk ke dalam tentera laut. Holland V ialah sebuah kapal berlambung tunggal yang berukuran lebih sedikit daripada 63 kaki panjang. Ia juga membawa salah satu periskop terawal. Holland V berkhidmat bersama Holland III, yang kedua-duanya dilancarkan untuk berkhidmat pada Januari 1903. Namun, pada masa ini, kelas Holland sudah dianggap lapuk apabila kapal selam kelas A mula memasuki pasaran. Kapal selam kelas Holland diturunkan lagi pada bulan Mac apabila satu demonstrasi untuk Kapten Reginald Bacon di Stokes Bay menyebabkan salah satu daripada 5 kapal selam itu meletup. Holland V bersama yang lain telah diturunkan kepada peranan pertahanan pelabuhan dan latihan. Selepas satu pertunjukan armada pada tahun 1909, media telah menarik balik gelaran layak belayar yang pernah diberikan kepada seluruh kelas tersebut. Kenyataan itu disokong lagi setahun kemudian apabila Holland V terkandas di perairan yang menjadi pangkalan kepada perkhidmatan kapal selam tentara laut diraja. Dan pada tahun 1912, keputusan telah dibuat bahawa semua kapal kelas Holland harus dilupuskan. Pada tahun itu, Holland Defeat akan dimusnahkan dan ia sedang ditunda menuju ke Sheerness. Dalam perjalanan, kapal itu karam dan tenggelam berhampiran rumah api Royal Sovereign dekat Sussex, England. Oleh kerana kapal selam itu memang akan dimusnahkan, tiada siapa yang benar-benar berusaha mencarinya selepas ia tenggelam. Kisah ini jarang dimasukkan dalam cerita misteri maritim dan tidak begitu dikenali oleh orang ramai. Oleh itu, Holland V diubahkan. Namun, keadaan itu berubah apabila satu penemuan secara kebetulan membongkar misteri yang tidak pernah diceritakan. Pada tahun 1995, seorang penyelam dari Kent bernama Jerry Dowd sedang menjalankan rutin selamanya apabila dia terjumpa sebuah bangkai kapal. Kapal selam itu berada tegak di dasar laut agak utuh, walaupun ia telah menjadi sasaran pengambilan logam secara haram. Dowd tidak terlalu memikirkan penemuan itu, sekurang-kurangnya untuk beberapa tahun. Pada tahun 2001, beliau menyebut tentang penemuan peliknya itu kepada seorang pakar kapal selam, Dr. Enos McCartney. Pada tahun yang sama, McCartney pergi ke lokasi tersebut dan meneroka tapak itu bersama unit selam arkeologi. Hembasan sonar menjadikan operasi itu jauh lebih mudah, dan pasukan tersebut berjaya menesahkan lokasi terakhir kapal selam Holland V yang kurang dikenali dan hilang itu. Nombor 3. Mungkin salah satu perlawanan bola sepak Australia yang paling terkenal pernah berlangsung ialah yang dimainkan semasa Perang Dunia Pertama. Peristiwa terkenal itu direkodkan sebagai kali pertama perlawanan rasmi bola sepak Australia dimainkan di luar Australia dan ia telah diadakan sebagai kutipan dana untuk membantu Palang Merah British dan Perancis. Ia berlangsung di Queen's Club di Kensington, London pada 28 Oktober 1916. Ia dipromosikan sebagai perlawanan pameran perintis bola sepak Australia di London. Perlawanan bola sepak itu dipertandingkan antara dua pasukan anggota tentera Australia yang ditempatkan di UK pada masa itu. Satu pasukan ialah pasukan unit latihan Australia dan satu lagi ialah pasukan division ketiga Australia. Ahli kedua-dua pasukan itu semuanya pemain bola sepak yang sangat mahir, di mana majoritinya telah bermain bola sepak peringkat senior sebelum mereka mendaftar masuk tentera. Pemenangnya ialah pasukan division ketiga Australia yang menewaskan pasukan unit latihan Australia 36. Antara 3,000 hingga 6,000 penonton hadir menyaksikan. Selepas perlawanan itu, Gerald Brosnan, bekas juara Fitzroy dan Geelong, menulis sebuah artikel untuk akhbar Melbourne, The Winner, di mana beliau mencatatkan perlawanan bola sepak dan juaranya. Dalam artikel itu, Brosnan menyertakan gambar pasukan yang menang disertai dengan senarai pemain. Salah seorang daripadanya, beliau namakan sebagai C. Armstrong dari Geelong dan kemudian merujuk kepadanya sebagai Charlie, pemain pertahanan berambut perang. Dalam setiap catatan sejarah seterusnya, nama Charlie Armstrong sering disebut berulang kali.
Namun, beberapa peminat telah menemui satu misteri berkaitan individu ini. Melalui usaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang para pemain, didapati bahawa tiada Charlie Armstrong yang pernah bermain dalam perlawanan bola sepak di London pada tahun 1916. Gambar-gambar Charlie juga tidak kelihatan sepadan dengan mana-mana pemain pasukan dalam foto-foto bola sepak perlawanan terkenal itu. Persoalan tentang identiti askar itu berterusan selama bertahun-tahun, sehinggalah seorang pengumpul yang berdedikasi yang menyiasat misteri ini membuat satu penemuan secara tidak sengaja. Semasa mencari nama Charlie Armstrong, satu hasil untuk O. Armstrong pula muncul dan dia disenaraikan sebagai ahli kelab bola sepak Barwon dan pernah bermain beberapa perlawanan di Geelong. Syarian seterusnya mengenai hasil ini mendedahkan nama Oswald Robert Armstrong atau Ozzy seperti yang dipanggil oleh ramai orang. Ozzy, menurut penyelidik, telah bermain 3 perlawanan di Geelong pada tahun 1915 dan di Barwon antara tahun 1914 dan 1915. Pada tahun 1916, beliau menyertai tentera dan kembali bermain bola sepak di Barwon 3 tahun kemudian. Penyelidik yang secara kebetulan membuat penemuan ini membandingkan gambar-gambar Ozzy Armstrong dalam perlawanan pameran perintis bola sepak Australia, terutamanya dengan individu yang dirujuk sebagai Charlie. Ia adalah padanan yang sempurna. Askar dalam gambar itu telah dikenal pasti secara salah, tetapi memang wujud seorang Charlie Armstrong yang disenaraikan dalam rekod perkhidmatan perang bersama Ozzy. Tetapi mereka kelihatan sangat berbeza dan Charlie tidak terlibat dalam perlawanan bola sepak tahun 1916 itu. Ia adalah Ozzy Armstrong, pemain bola sepak peraturan Australia yang bermain untuk Liga Bola Sepak Victoria dan berkhidmat di luar negara bersama AIF di mana dia telah ditangkap oleh tentera Jerman dan menjadi tawanan perang sebelum diselamatkan. Nombor 2. Pada zaman klasik lewat, sebuah kapal yang hanya dikenali dengan nama moden Mosos digunakan sebagai kapal dagang. Ia belayar pada suku ketiga abad ke-4 sebelum Masihi, tetapi kemungkinan besar telah dibina sebelum itu. Ruang kargo yang besar di kapal itu dipenuhi dengan amfora, yaitu balang seramik berpemegang 2 yang digunakan untuk mengangkut wain, minyak zaitun, atau bijirin. Dalam kes ini, wain mewah yang sedang diangkut merentasi Laut Mediterranean. Kebanyakan amfora pada zaman ini dikaitkan dengan Chios, sebuah pulau di Yunani. Pada tahun 2006, penyelam rekreasi telah turun ke perairan di luar pantai selatan Kampung Mosola di Cyprus, dengan menyangka mereka hanya akan berenang dan meneroka seperti biasa. Tetapi sebaliknya, mereka telah menemui jawaban kepada satu persoalan sejarah yang telah lama wujud. Penemuan kapal yang sangat terpelihara dengan baik, yang kebanyakannya kekal tidak terusik selama berabad-abad, menjadi bangkai kapal pertama seumpamanya. Ia menjadi bangkai kapal pertama seumpamanya dari zaman klasik, lewat yang ditemui di Mediterranean Tenggara, pada kedalaman yang membolehkan penyelam menjalankan analisis meluas. Penemuan yang tidak dijangka ini dengan cepat menarik perhatian ahli arkeologi dan sejarawan yang menyadari potensi bangkai kapal itu untuk membetulkan kekurangan dalam perdagangan kita tentang perdagangan dan pelayaran zaman dahulu. Tapa itu tidak lama kemudian ditetapkan untuk penerokaan dan kajian secara sistematik. Bangkai kapal Muzos dengan cepat menjadi tinggalan sejarah penting yang mempunyai kepentingan saintifik dan memberikan banyak pencerahan tentang misteri laluan laut purba serta hubungan perdagangan antara masyarakat Aegean dan komuniti Mediterranean Tenggara. Jumlah kargo berharga yang banyak di atas kapal telah membantu Jabatan Antiquity dan pasukan Universitas Cyprus memahami hubungan ekonomi antara Cyprus dan dunia Aegean. Walaupun kerja-kerja penggalian telah mendedahkan banyak perkara tentang kargo kapal, kelasi, dan hubungan, ia juga telah menghasilkan apa yang kelihatan sebagai teknik pembinaan kapal purba yang agak lebih maju. Penyelidik telah menemui bahwa kedua-dua sambungan mortis dan tenon serta ikatan digunakan dalam pembinaannya. Gabungan ini telah menyerlahkan perkembangan teknik pembinaan kapal di Mediterranean Timur dan bagaimana kaedah Yunani dan Fenisia memainkan peranan penting dalam evolusinya. Hasil penyelidikan ini terus memperkayakan pemahaman kita tentang pertukaran teknologi pada era ini. Penyelidikan yang sedang dijalankan telah menimbulkan keterujaan yang besar dalam komuniti arkeologi karena setiap penemuan baru menambah kepada pengetahuan kolektif tentang bagaimana manusia, barangan, dan idea bergerak merentasi laut ribuan tahun dahulu. Selamen secara kebetulan dan pertemuan tidak sengaja itu telah membuka pintu yang dahulunya terkunci dalam sejarah Cyprus. Sejak itu, ia telah menjadi salah satu proyek arkeologi bawah air yang paling penting di negara pulau tersebut. Hari ini, kita tahu lebih banyak tentang perdagangan kuno, pelayaran, dan pembinaan kapal di dunia purba. Kapal Karamosos merupakan kapsul massa yang memelihara bukti tentang manusia, teknologi, dan rangkaian perdagangan yang menghubungkan dunia Mediterranean. Banyak aspek tapak ini masih dikaji, dan pakar terus menemui butiran halus yang menyumbang kepada gambaran yang lebih besar. Nombor 1. Kehilangan seorang wartawan atau pemberita polis, Jody Roberts, adalah salah satu kes orang hilang yang paling pelik dalam sejarah kewartawanan Amerika. Jody sangat dihormati sebagai seorang yang rajin bekerja dan berdedikasi untuk melaporkan kisah-kisah berkaitan penguatkuasaan undang-undang termasuk yang sukar. Pada 28 Mei 1985, apabila
wartawan berusia 27 tahun itu yang pada masa itu bekerja untuk News Tribune di Tacoma, Washington, gagal bertemu dengan rakan sekerja untuk tugasan di University Lutheran Pacific dan telah diisytiharkan hilang tidak lama selepas itu. Kereta beliau ditemui ditinggalkan di tempat letak kereta pejabat akhbar. Selama beberapa hari, beliau tidak berhubung dengan keluarga, rakan-rakan atau rakan sekerja menyebabkan orang tersayang bimbang tentang keselamatannya. Kehilangan itu amat membimbangkan kerana pada masa itu, beliau sedang melaporkan satu kisah yang agak berbahaya iaitu rasuah kerajaan. Beliau juga terlibat dalam siasatan yang sedang berjalan mengenai pembunuhan Greenweaver yang masih belum selesai pada masa itu. Terdapat juga dakwaan bahawa dalam beberapa bulan sebelum kehilangannya, Jody telah diugut oleh seorang pegawai selepas wartawan itu mula menyiasat dakwaan penggunaan bahan terlarang oleh seorang kapten berpangkat tinggi di Jabatan Sheriff Pierce County. Keadaan ini menyebabkan para penyiasat mempertimbangkan kemungkinan wujudnya unsur jenayah. Untuk dekad seterusnya, kehilangannya kekal tidak dapat dijelaskan, menimbulkan pelbagai teori apabila ramai yang cuba menyusun apa yang mungkin telah berlaku kepadanya. Sementara itu, 5 hari selepas wartawan itu hilang, seorang wanita ditemui berkeliaran di Aurora Mall di Denver, Colorado. Dia langsung tidak ingat siapa dirinya atau dari mana asalnya dan nampaknya telah melupakan segala-galanya tentang masa lalunya. Gambarnya telah disiarkan dalam akhbar tempatan dengan tajuk Mangsa Amnesia, dengan harapan ada yang dapat mengenal pasti dirinya. Apabila tiada sesiapa yang mengenalinya, wanita itu memberikan dirinya identiti baru dan memanggil dirinya Jane D. Dia menghadiri University Denver, bekerja di sebuah restoran makanan segera dan kemudian berpindah ke Alaska di mana dia berkahwin dengan Dan Williams dan mereka dikurniakan 4 orang anak perempuan. Jane juga menubuhkan sebuah perniagaan komputer dan reka bentuk laman web di Sika yang dipanggil Pongo Computer Works. 12 tahun selepas kehilangan wartawan Tacoma pada tahun 1997, kes Jody Roberts yang telah lama dilupakan kembali mendapat perhatian. Dengan harapan untuk menyelesaikan kes itu, gambarnya telah disiarkan dalam akhbar yang memperincikan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kehilangan misterinya. Secara kebetulan, seorang wanita yang pernah bekerja dengannya di Alaska telah melihat gambar wanita hilang bernama Jody dan dia mengecamnya sebagai Jane D. Dia menghubungi pihak berkuasa dan membawa mereka ke rumah mereka laman web itu di mana detektif berjaya mengesahkan bahawa dia sebenarnya adalah wartawan yang hilang itu. Penemuan itu memberi kelegaan kepada keluarganya yang sedang bersedih yang telah menghabiskan 12 tahun terakhir dengan ketakutan bahawa dia sudah tiada bersama mereka. Akhirnya, Jody bertemu semula dengan ibu bapanya, tetapi tidak dapat mengekalkan hubungan dengan mereka kerana walaupun dia telah dikenal pasti, dia masih tidak mempunyai ingatan tentang masa lalunya. Dia telah mengalami satu kes amnesia yang pelik yang masih cuba difahami oleh pakar perubatan. Michael Kopas dari Jabatan Neurologi UW menjelaskan bahawa amnesia adalah salah satu penyakit neurologi yang paling kurang difahami. Beliau menjelaskan bahawa ia boleh disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk reaksi minda yang cuba melindungi diri selepas mengalami atau melihat sesuatu yang dahsyat. Dr. Verna Nepe, rakan sekerja UW, juga menyatakan bahawa amnesia yang berlarutan selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan disertai dengan simptom-simptom lain yang mana tiada satu pun telah muncul dalam kes ini. Telah dinyatakan bahawa tiada ujian untuk mengesahkan dakwaan amnesia. Sama ada Jody benar-benar mengalami amnesia atau tidak dapat dipastikan, melainkan dengan mempercayai kata-katanya sahaja. Doktor yang mula-mula merawat wanita itu ketika dia ditemui berkeliaran di sekitar pusat membeli belah, memberitahunya bahawa dia pasti telah mengalami sesuatu yang berbahaya seperti pengalaman hampir maut menyebabkan otaknya menutup semua ingatan. Tetapi selepas 12 tahun, seseorang mungkin berfikir bahawa sebahagian daripada ingatan itu akan mula kembali, namun tiada satu pun yang muncul. Walaupun misteri tentang keberadaan Jody Roberts akhirnya terjawab, penemuan Jody Roberts itu juga menimbulkan lebih banyak persoalan. Kita masih tidak tahu apa keadaan yang menyebabkan beliau hilang, mengapa beliau mengalami amnesia dan apakah peristiwa yang begitu dahsyat sehingga beliau melupakannya sepenuhnya. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan tekan butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan supaya anda sentiasa mengikuti semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Ty Nots dan saya akan jumpa anda di video seterusnya.